Okey, so kita mulakan berkenaan dengan tajuk yang pertama ni. So bab 1 you all tadi saya dah cakap kita akan belajar berkenaan dengan daya dan gerakan 2. Okey, so ini slot yang kedua sebenarnya. Yang pertama kita dah belajar masa tingkatan 4. Jadi kita ada beberapa soalan di sini yang you perlu tahu, iaitu bagaimana daya paduan itu ditentukan. Sebab kalau kita tengok tadi 1.1 berkenaan dengan daya paduan. Paduan itu bermaksud berpadulah. So dia berpadu, padu. Jadi perkataan itu sendiri membawa maksud gabungan. Okey, so ada beberapa daya akan bergabung, bersatu. Okey, kita tengok nanti. Kemudian bagaimana satu daya boleh dileraikan kepada dua komponen. Ini 1.2. Okey, itu nanti mungkin kita tengok pada sesi yang lain. Kita akan pergi pula 1.2 dan seterusnya 1.3 sampailah 1.4. Okey, so satu persatu kita akan teruskan. Yang pertama sekali, kita akan tengok dulu tajuk yang pertama, iaitu 1.1. Okey, untuk 1.1 kita ada daya paduan. Okey, and then kita akan tengok bagaimana konsep daya paduan ini diterbitkan ataupun dijelaskan. Kemudian kita nak guna daya paduan ini, daya paduan. Okey, so berdasarkan pada rajah 1.1, so kita ada peserta, ada dua orang peserta yang sedang bertanding dalam suatu pertandingan tarik tali. Jadi kita ada dua peserta lah, peserta A dan peserta B. Jadi masing-masing mengenakan daya F1 ataupun FA dan F2 ataupun FB terhadap tali ni. Okey, so dikatakan sini ada di tengah-tengah ni diletakkan satu bendera untuk sebagai penunjuk. Okey, sebagai penunjuk daya itu ke arah mana sebenarnya. Jadi ada beberapa persoalan ditanyakan dalam buku ni. Okey, ada beberapa persoalan ditanya, apakah keadaan pegun? Maksudnya bagaimana untuk dia mengasihkan sesuatu daya supaya tali ini berada pada kedudukan pegun. Maksud pegun tak bergerak lah. Ataupun bagaimana untuk kita mengasihkan dia supaya ia bergerak ke kiri atau ke kanan. Okay, sama ada dia bergerak ke sini ataupun ke sini. Ini yang kita nak perhalusi. Kemudian kita tengok contoh. Okay, contoh kat sini aktiviti 1.1 ni. Okay, ini contoh yang ringkas. Okay, kita ada satu pemberat. Kita ada satu pemberat 1 kilogram. Ditunjuk kat sini kan. Duduk ataupun kita letakkan pada satu bongkah kayu. And then ada daya yang ditarik oleh spring A. Okay. Daya ni dibaca secara terus oleh spring A lah, berapa Newton dikenakan. Begitu juga dengan daya yang ditarik oleh spring B. Ada berapa Newton dekat sini. So dekat sini F dia ada nilai, dekat sini pun F dia ada nilai. And then kita buat pengubahsuaian, berapakah daya yang kita kenakan oleh spring A ataupun spring B, and then boleh lihat apakah kesan yang berlaku kepada pemberat ini. Okay, so dalam aktiviti ini dia suruh kita untuk kita buktikan ataupun kita tunjukkan dalam keadaan pegun bagaimana dia punya bacaan kepada neraca-neraca spring ini. Okay, so ini kita boleh isi lah, kita boleh isi. And then kalau nak bergerak ke kanan, okay, nak bergerak ke kanan, bagaimana keadaan dia? Kan? Contoh kalau kat sini kanan, dia bergerak ke kanan, so apakah yang patut ada nilainya kepada bacaan spring A dan bacaan spring B? Dari situ nanti kita akan tengok, okay, apakah kesan-kesan kepada daya-daya tadi. Okey, seterusnya kita akan bincang. Ini ada pembincangan lah dekat sini. Okey, so ini simple saja aktiviti dia. Kita kenakan satu daya and then berlaku pergerakan kepada bongkah kayu tersebut. Okey, so ada penjelasan dekat sini. Apabila satu objek yang pegun, ini penjelasan yang lebih detail lah. Okey, penjelasan dia, apabila satu objek yang pegun, okey, so ada perkataan pegun di sini, dikenakan dua daya yang magnitudenya sama pada arah yang bertentangan. Okey, daya dia sama tetapi arah yang bertentangan. Satu ke sana, satu ke sana. Jadi arah dia saling bertentangan. Jadi objek itu dikatakan akan kekal dalam keadaan pegun. Nampak? Jadi bagaimana untuk kita hasilkan keadaan pegun bagi sesuatu objek? Jawapannya di sinilah. Maksudnya kita kena letak ataupun kenakan daya yang sama tetapi arah yang bertentangan. Boleh dapat Okey, seandainya dua daya yang bertentangan bertindak dengan magnitud yang berbeza, so apa pula yang berlaku kepada objek itu? Jawapan kita atau penerangannya di sini. Objek itu akan bergerak pada arah daya yang lebih besar. Tak kisahlah sama ada ke kiri ataupun kanan.
daya yang dikenakan lebih besar, maka ia akan bergerak ke arah daya tersebut. Okey, itu poin penting kat situ. Jadi kat sini kita boleh nyatakan apakah yang dimasukkan dengan daya paduan. Okey, so daya paduan ialah daya tunggal. Maksudnya daripada banyak-banyak dalam sistem tu mungkin ada 3, 4, 5 daya, tetapi kita berjaya jadikan dia satu. Jadikan dia bersifat tunggal. Okey, so itu yang dikatakan sebagai daya paduan. Okey, daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Maksudnya daripada banyak daya dijadikan sebagai satu saja daya, maka kita kata itulah dia daya paduan. Boleh faham Okey, dalam bahasa Inggeris disebut resultant force, daya paduan. Okey, raja di bawah, raja 1.2 di situ menunjukkan 3 situasi yang dapat dilihat sebagai perbandingan. Okey, perbandingan antara yang kita sebut tadi, sama ada dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan ataupun dia tidak bergerak ke mana-mana. Okey, contoh yang pertama situasi 1. Okey, situasi 1 di sini dinyatakan diberitahu keadaan FA sama dengan FB. Maksud di sini orang ini, peserta A ni, dia memberi daya yang magnitudenya sama dengan magnitud daya yang diberikan oleh peserta B. Jadi kita boleh katakan keadaan mereka adalah pegun. Maknanya tak bergerak ke mana-mana. Dua-dua sama kuat. Jadi nak pergi ke sana tak boleh, nak pergi ke sana pun tak boleh. Jadi sama-sama kuat. Jadi kita kata dia dalam keadaan pegun ataupun daya paduan dia adalah sifar. Okey, kenapa dia sifar? Kerana daya yang dekat sini sama dengan daya ke arah sini. So dia tidak bergerak ke mana-mana, maka kita kata dia pegun ataupun daya paduan dia adalah sifar. Okey, so ini situasi yang pertama. Situasi yang kedua pula, dalam keadaan di mana daya yang diberikan oleh FB, daya peserta B lebih besar berbanding dengan daya yang diberikan oleh peserta A. Maka kita dapati bahawa daya paduan arah ke kanan diberikan. Maksudnya, kan tadi kita kata arah daya akan bergerak ataupun ditentukan oleh daya mana yang lebih besar dihasilkan, diberikan. Jadi dalam kes ini daya peserta B lebih besar, maka kita dapat daya paduan itu akan bergerak ke arah peserta B, okey, ke arah kanan di sini. So ini keadaan ataupun situasi yang kedua. Kemudian situasi yang ketiga, di mana daya yang diberikan oleh peserta A lebih besar daripada peserta B, maka kita dapati bahawa daya paduan yang terhasil akan bergerak ke kiri. Okey, so itu konsep yang paling asas dalam paduan daya ini. So ada 3 situasi yang telah ditunjukkan di sini. Okey, kemudian bagaimana pula untuk kita menentukan daya paduan ini? Okey, so di sini ditunjukkan beberapa cara lah. Yang pertama sekali, kita sudah pastilah kita akan libatkan hasil tambah vektor. Okey, melibatkan hasil tambah vektor untuk daya-daya yang bertindak pada satu titik. Okey, dalam banyak-banyak sistem, kita akan kenal pasti titik yang akan bertindak terhadap ataupun semua daya tadi dia akan fokus pada suatu tempat ataupun titik yang tertentu, and then kita akan tengok dia punya daya paduan yang terhasil pada titik tersebut. Okey, so ini ada beberapa aktiviti yang you all boleh buat kat sekolah lah. Okey, so contoh dekat sini keadaan yang pertama, okey, di mana ada 2 daya yang bergerak ataupun pada arah yang sama. Okey, contoh yang pertama ni. Contohnya ada 2 daya 8 Newton bergerak arah kiri, arah kanan, dan 6 Newton bergerak arah kanan juga. Jadi kita dapat daya paduan dia 6 tambah dengan 8. Maksudnya dia adalah daya yang arah yang sama. Jadi kalau 6 kita letak positif, 8 pun positif, jadi daya paduan dia jadi 14 Newton. Jadi arah dia ke mana? Arah dia adalah ke kanan. Nampak? Arah dia adalah ke kanan. Jadi daya paduan dia adalah cara kita tulis. Daya paduan ialah ni magnitud 14 Newton. Arah dia ke mana? Arah dia ke kanan. Jadi cara kita tulis F sama dengan 14 Newton ke kanan. Okey, itu untuk situasi pertama. Situasi kedua pula, 2 daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang bertentangan. Bagaimana ia berlaku? Okey, yang pertama sekali kita ada 2 daya. Satu daya bergerak arah ke kiri iaitu 8 Newton, dan daya yang kedua iaitu 6 Newton bergerak ke arah kanan. Jadi kedua-dua daya ini akan ditambah secara vektor. Jadi sebenarnya kita perlu tulis ataupun prinsip asas dia macam ni. F sama dengan
Yang pertama, kalau kita ambil 6 sebelah kanan sebagai positif, jadi kita buat sebagai 6 and then kita tambah dengan daya yang satu lagi ialah negatif 8. Okay, so sebab apa dia negatif? Sebab dia bergerak arah bertentangan ataupun kita sebut kat sini arah ke kiri. Yang ini arah ke kanan. Arah ke kanan kita letak sebagai positif sign, yang arah ke kiri kita letak negatif sign. Okay, itu untuk pengenalan awal lah. Okay, so kita dapat daya paduannya adalah negatif 2 Newton. Boleh So bila kita buat operasi tambah ni, kita dapat negatif 2 Newton. Jadi apa maksud negatif 2 Newton tu? 2 Newton adalah magnitude daya. Magnitude daya paduan dia, 2 Newton. Negatif sign atau tanda negatif itu merujuk kepada arah pergerakan daya paduan tersebut. Jadi arah daya paduan itu adalah arah ke kiri. Sebab apa? Sebab tadi kan kita ambil ke kiri adalah negatif. And then kita dapat daya paduan negatif. Maka itu membuktikan bahawa daya paduan dia bergerak ke arah negatif. Okey? Jadi kita sebut kat sini daya paduan F sama dengan 2 Newton ke kiri. Itu salah satu jawapan yang kita boleh tulis. Ataupun kita boleh tulis F sama dengan negatif 2 Newton. Boleh Okey, itu situasi yang kedua. Situasi yang ketiga, dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang berserenjang antara satu sama lain. Maksudnya, satu daya bergerak ke arah kanan, satu lagi daya bergerak ke arah atas. Okey, seperti mana yang ditunjuk ke gambar raja ni. Dia bukan ke kanan ke kiri. Dia ke kanan kemudian ke atas. Ataupun ke kanan kemudian ke bawah. Jadi dia berserenjang di antara satu sama lain. Okey, ini contoh dia. Daya yang bergerak ke arah kanan ialah 8 Newton. Okey, kemudian daya yang bergerak ke atas adalah 4 Newton. Jadi macam mana untuk kita selesaikan? Kalau kita lihat pada step dia, langkah-langkah dia ni, dia kata kita lengkapkan gambar rajah segi 4 dengan sisinya terdiri daripada dua daya yang saling berserenjang. Maksud di sini yang merah ni yang asal. Yang merah ni yang asal kita ada, kemudian kita lengkapkan daya yang berserenjang di antara satu sama lain. Maksudnya untuk daya yang tegak kita ada lagi satu, yang ini. Kita buat serenjang sama dia. Okey, satu lagi yang kita ada yang 8 Newton ni yang mendatar, kita ada lagi satu yang mendatar kat sini. So kita buat dua daya yang berserenjang kat situ. Kemudian kita lukiskan penjuru segi 4 tepat yang mewakili daya paduan F bagi dua daya tersebut. Jadi daripada penjuru ini kita sambung dengan penjuru ini. And then kita dapat dia punya daya, kita dapat dia punya daya paduan kat situ. Jadi hitungkan panjang penjuru menggunakan teorem Pythagoras. Jadi kita pun guna teorem Pythagoras, and then kita boleh hitung panjang dia berapa. Jadi bagaimana formula itu? Okey, formula itu kita guna kaedah ni lah. Di sini kita dah ada 6 Newton, dekat sini kita ada 8 Newton. Jadi kita boleh dapatkan nilai F paduan kat sini. Okay, so ini dia punya pengenalan dia lah. Okay, so F sama dengan, asal dia macam ni. F kuasa 2 sama dengan, okay, 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okay, ini kita guna teorem Pythagoras. And then kita nak dapatkan nilai F. Itu yang jadi punca kuasa tu. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. So kita dapatlah dia punya daya paduan itu ialah 10 Newton. Nampak? Kita dapat 10 Newton. Di mana 10 Newton itu? Ini dia daya paduan. Hasil daripada daya yang berserenjang. Okey, berserenjang tu dia bersudut tegak ya. Berserenjang tu maksud dia bersudut tegak. Okey, kat sini nampak ni, bersudut tegak. Kalau dia tidak bersudut tegak, itu lain cerita. Okay, contohnya kalau dia satu garis macam ni, daya, satu lagi daya macam ni. Ini lain. Ini bukan bersudut tegak. Sekarang ni kita menggunakan kaedah teorem Pythagoras ni apabila dia bersudut tegak. Okey, itu keadaan yang ketiga. Kemudian kita tengok lagi keadaan yang keempat, di mana dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang tidak berserenjang. Okey, ini situasi yang paling susah lah dalam banyak-banyak ni. Dalam banyak-banyak ni 1, 2, 3, 4, yang ni yang paling susah. Tapi ada cara penyelesaian dia, kena faham betul-betul. Okey, cara dia. Yang pertama sekali, kita tengok kat sini, kita ada dua daya. Okey, daya 1 dan daya 2. Tetapi dua-dua daya ni tidak berserenjang. Maksudnya dia ada sudut dekat sini.
Okey, dia ada sudut di antara daya 1 dan 2 dan bukan 90 darjah ataupun bukan bersudut tegak ataupun bukan ataupun tidak serenjang. Jadi bagaimana keadaan dia? Kaedah untuk menyelesaikannya. Ada dua jenis ataupun dua cara untuk kita menyelesaikan keadaan ini. Yang pertama sekali dia kata kita menggunakan kaedah yang disebut sebagai kaedah segitiga daya. Okey, kaedah segitiga daya. Bagaimana kaedah ini dibuat? Okey, beri perhatian. Okey, yang pertama sekali kita pilih skala yang sesuai untuk melukis garis yang mewakili magnitude daya tu. Jadi skala dia tu berapa panjang dia? Kalau kita guna skala dalam unit milimeter, okey kita buat dalam skala milimeter ataupun sentimeter bergantung kepada gambar rajah. Bergantung pada gambar rajah yang diberi dalam soalan kalau ada soalan. Kalau macam kes kita kat sini, kita lukis seperti mana yang ada kat sini lah. Dengan menggunakan pembaris dan jangka sudut, lukiskan daya F1 dan daya F2 mengikut tertib untuk membentuk dua sisi sebuah segitiga. Okey, tadi kita ada macam ni kan? Kita ada daya F1 dan daya F2 ni. Lepas tu kita bawa daya F2 tadi, kita dah ada F1, ini adalah F1 ni. Okey, so itu adalah F1. Sepatutnya yang asal tadi kat sini. Okey, yang asal kat sini. Dan ini dia punya, saya sebut ini saya sebut ini ekor lah. Ini ekor dan ini kepala. Okey, kemudian kita bawa daya ni, kita bawa dia berserenjang. Kita bawa dia secara mendatar, dia pergi bersambung dengan hujung kepala. Jadi kalau kita tengok kat sini ada daya F1, kemudian dia bersambung dengan daya F2. Pastikan sudut ini tidak berubah bersama dengan sudut inilah. Okay, so ini alfa, so ini pun alfa juga. And then daripada sini, kemudian kita akan lengkapkan segitiga itu dengan satu garis yang menyambungkan antara ekor dan kepala. Kita ambil pembaris, kita pun buatlah satu garis yang menyambungkan dia. So itulah daya paduan dia. Itulah daya paduan dia. Tapi bagaimana untuk kita menentukan dia punya magnitude? So dengan cara kita buat ukuran. Okey, kita ambil ukuran panjang F2 dan kita akan padankan dengan skala yang telah kita tentukan untuk F1 dan F2. Okey, so ini biasa kita menggunakan pembaris lah. Okey, kalau dalam soalan exam SPM, biasanya dia akan kalau dia beri dia tak mahu kita guna pembaris kita sendiri, dalam soalan SPM tu dia beri pembaris. Diberi pembaris kertas tu. And then kita kena potong, kemudian kita gunakan dia. Dan akhir sekali untuk menentukan arah, kita menggunakan jangka sudut untuk menentukan sudut ini. Sudut ni, itu theta ni. Bukan sudut alfa ni, sudut theta ni lah. Kita guna jangka sudut untuk tentukan dia. Okey, itu nama dia kaedah segitiga daya. Kaedah yang kedua kita guna adalah kaedah segi empat selari daya. Okey, segi empat selari. Segi empat ni kita lukis, yang ini banyak sikit kerja nak kena buat. Okey, yang pertama sekali kita pilih skala yang sesuai seperti mana yang kaedah sebelumnya. Okey, kita pilih sama saja yang kita dah ada tadi kan. Daya 1 dan daya 2. Okey, lepas tu kita buat dengan menggunakan pembaris dan jangka sudut, lukiskan daya 1 dan daya 2 dari satu titik untuk membentuk dua sisi bersebelahan segi empat selari. So kita dah ada tadi, kita dah ada dua ni, kita kena lukis lagi satu set lagi. Tapi dengan syarat dia punya sudut tu kekal, jangan berubah lah. Kita dah ukur sudut ni, kemudian kita akan buat lagi satu set yang baru. Okey, satu set yang baru. Contoh kat sini dia menggunakan jangka lukis, kita buat, okey, kita tetapkan dia punya sudut, and then kita lukis satu bahagian kat sini. Okay, kita lukis satu bahagian kat sini yang selari dengan daya F1. So ini sebenarnya macam bayangan, bayangan kepada F1. Dan yang ini adalah bayangan kepada F2. Lepas tu kita ambil daripada pangkal, kita sambung ke hujung ni. And then kita buat satu garisan. Okay, so inilah daya paduannya. Okay, boleh Okey, lepas tu kita ukurlah panjang perpenjuru tu. Okey, kita ukur panjang perpenjuru, and then kita dapatlah daya paduan dia berdasarkan kepada skala yang telah kita setkan kepada F1 dan F2 tadi. Dan akhir sekali kita ukur sudut theta untuk dapatkan dia punya arah dia. Sebab daya adalah kuantiti vektor. Jadi rajah 1.4 tu
Okey, darjah 1.4 ni, manakala darjah 1.4 ni tunjuk pula gambar rajah jasad bebas bagi sebuah beg di atas condong. Jadi beg ni sedang mengalami satu daya yang agak banyak kat sini. Okey, satu daya yang dikenakan. Kalau darjah 1.4 ni tunjuk pula gambar rajah jasad bebas bagi sebuah beg di atas condong. Jadi beg ni sedang mengalami satu daya yang agak banyak kat sini. Okey, satu daya yang dikenakan oleh bongkah ni, kemudian oleh lantai ni, landasan tu, kemudian ada dia punya berat dia sendirilah. Okey, so ada berapa ni? 1, 2, 3 sekurang-kurangnya, kan? Yang ini ada melibatkan 2 lah. Yang asas ni ada melibatkan 2. Satu, dia terlibat oleh berat dia. Okey, kedua, dia ada ditindakkan oleh meja terhadap buku ini. So ini kita sebut sebagai daya tindak balas lah. So kita ada weight atau berat buku dan meja itu telah memberi satu daya tindak balas kepada buku tersebut. Jadi kalau kita perhatikan arah dia bertentangan. Jadi kedua-dua gambar rajah ini menunjukkan dalam keadaan apa? Okey, kedua-dua gambar rajah ini menunjukkan bahawa kedua-duanya mengalami keadaan yang di mana kita sebut sebagai keseimbangan daya, yang akan kita belajar lebih lanjut pada subtopik yang akan datang. Tapi nak beritahu kat sini, keadaan itu berlaku di mana buku ini tidak pergi ke mana-mana. Okey, buku ni tetap berada di atas meja. Jadi dia tidak jatuh dan dia tidak melayang. Okey, sama juga dengan beg ni. Beg ni tidak terdorong ke bawah, tidak pergi ke bawah ni. Okey, tidak pergi ke bawah ini dan tidak terbang ke atas. Jadi dia dalam keadaan yang tidak bergerak. Jadi ada daya-daya bertindak di situ. So kat sini kita ada sekurang-kurangnya ada 3 daya yang dinyatakan. Satu, daya yang dalam bentuk berat beg. Okey. Satu lagi daya yang bertindak balas secara normal pada permukaan satah condong, dan satu lagi daya tindak balas normal daripada penahan dia. Jadi ada 3 daya yang bertindak di sini. Okey, so dikatakan sini, apabila mempertimbangkan kesan daya paduan ke atas suatu objek, gambar rajah jasad bebas bagi jasad itu saja yang perlu dilukis. So kita lukis. Kita ada satu titik. Biasanya kita buat macam ni. Kita ada satu titik. So, ke mana daya-daya itu? Contohnya kalau lukis lori ni, kita ada daya yang pertama sekali sudah pastilah dia ada berat dia. Okey, berat dia ke bawah, kan? Kemudian dia ada geseran ke arah sana. Kemudian dia ada daya tarikan ke arah sana. Kemudian dia ada daya tindak balas ke arah sana. Dan kita tengok dia punya pergerakan tu ke mana. Kalau pergerakan dia ke arah sini, bermaksud dia ada lebihan daya kat situ. Sama ada trailer ini dalam keadaan memecut ataupun dalam keadaan gerakan dalam keadaan halaju yang seragam. Okey, itu memberi definisi yang berbeza. Kemudian sama juga dengan roket yang di sebelah ni. Okey, ada arah gerakan ke atas, dalam masa yang sama ada gerakan dia punya tujahan ataupun tembakan. Okey, lepasan gas yang laju dekat ke arah bawah tu. Jadi daya-daya itu memberikan suatu keadaan di mana mereka itu saling bertindak balas sebenarnya, saling berkaitan. Okey, and then kita tengok pula. Okey, seterusnya kita akan tengok ada 3 keadaan objek dalam keadaan yang tertentu. So contoh kat sini kita ada 3 keadaan lah. Okey, kita ada 3 keadaan di mana kereta ini berada lah dalam situasi yang tertentu. So kita menggunakan hukum Newton kedua dalam kes ni. Kita menggunakan hukum Newton kedua untuk kita memperhalusi lagi persamaan ini. Okey, mungkin sebelum ni you all pernah belajar. Okey, you pernah tahu F sama dengan MA ni. Jadi bagaimana kita nak apply, kita nak gunakan dia dalam kehidupan untuk kita jelaskan keadaan kereta yang ditunjukkan di bawah ni. Jadi objek yang kita tunjukkan di sini dia mengalami keadaan di mana ada 3 lah. Yang pertama sekali, objek dalam keadaan pegun. Tadi kita dah cerita bagaimana untuk menghasilkan jisim tadi. So ini sama sajalah. Dalam keadaan ini, yang pertama sekali objek dalam keadaan pegun di mana halaju dia kosong lah. Okay, V dia 0. Nampak? V dia 0. Sebab apa? Sebab dia tidak bergerak. Jadi bila tidak bergerak, V dia 0. Kalau dia tidak bergerak juga, pecutan dia pun 0. Maka daya paduan dia pun 0. Kenapa? Sebab macam kes buku tadi. Kereta ni ada weight dia ke bawah, dalam masa sama jalan bagi dia ke atas. Jadi tindakan dia di mana R sama dengan W.
Okey, so kita katakan daya paduan dia kosong, dia tidak bergerak. Okey, dalam kes yang kedua, objek bergerak dengan halaju seragam. Kereta ni mengalami daya-daya, ada berapa daya, ada 4 daya ditunjukkan sini, tetapi dia ada gerakan. Gerakan dia adalah gerakan yang seragam, halaju yang seragam. Jadi halaju dia adalah malar lah. Halaju dia kekal sama, okey, kekal sama bergerak ni. Jadi malar, tidak berubah. Maka kalau halaju tidak berubah, kita dah belajar masa daya dan gerakan satu, kita kata halaju dia kosong ataupun sifar. Dan daya paduan dia pun sifar. Kenapa? Sebab daya yang ke depan, daya tujahan enjin ni adalah sama dengan daya geseran yang ke belakang. Daya yang ke bawah dalam bentuk berat kereta sama dengan daya tindak balas yang ke atas. Jadi yang ini cancel, yang ini cancel out, yang ini juga saling membatalkan di atas sama lain, maka kita kata daya paduan dia adalah sifar. Okey. Yang kedua, yang ketiga, objek bergerak dengan pecutan seragam. Jadi kalau berlaku pecutan seragam, maka laju dia bukan dalam keadaan yang sama, bukan dalam keadaan seragam. So dia ada bertambah halaju. Pertambahan halaju itu secara seragam. Ingat balik, okey, apa yang kita dah belajar? Tajuk daya dan gerakan 1 masa tingkatan 5. Tingkatan 4. Jadi halaju semakin bertambah lah. Okey, halaju semakin bertambah sebab dia mengalami pecutan. So pecutan tak sama dengan zero, ada nilai dia. Begitu juga dengan daya paduan, tak sama dengan sifar, ada nilai dia. Jadi kita boleh kaitkan di sini, berat ini dalam keadaan yang pertama, dalam keadaan berat dengan tindak balas itu adalah sama. Masih tidak berubah lah yang itu. Yang itu kekal sama. Tapi daya tujahan, okey, tujahan enjin yang dilabelkan sebagai T ni lebih besar daripada seretan ataupun daya geseran ke arah belakang FR ni. Jadi kita boleh tulis sebagai F sama dengan daya paduan daya paduan F sama dengan T yang ke depan kita tambah dengan negatif daya geseran iaitu FR. Jadi kita dapat F sama dengan T tolak FR. Okey, so ini keadaan di mana dia tidak berada dalam halaju yang seragam ataupun dia mengalami pecutan. Okey, so itu contoh-contoh keadaan yang berlaku dalam kehidupan kita. Okey, kemudian kita tengok pula bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan jisim dan pecutan. Okey, so kita nak masuk dalam hal yang berkaitan dengan pengiraan untuk menyelesaikan masalah. Kita tengok soalan ini yang pertama dulu. Okey, tengok contoh yang pertama. Darjah 1.7 menunjukkan sebiji buah kelapa berjisim 2.0 kg yang sedang jatuh dengan pecutan 9 meter per saat. Ini dia. Okey, so ada buah kelapa sedang jatuh ke bawah dengan pecutan 9.0 meter per saat. Jadi soalan dia disuruh kita lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi buah kelapa tersebut. Okey, so A, kita lukis buah kelapa. Kalau kita tak boleh lukis buah kelapa, kita lukis dia titik. Okey, titik dia macam ni. Okey, dia ada weight ke bawah, berat dia ke bawah. Dalam masa sama ada rintangan udara ke atas. Okey, so bagaimana dengan halaju? Dia ada pecutan kan? Kalau dia ada pecutan, kita boleh tunjuk macam ni. Dia punya panjang weight ke bawah ni lebih panjang berbanding dengan panjang geseran udara. Sebab dia mengalami pecutan. Jadi masuk mengalami pecutan, dia ada lebihan untuk dia bergerak ke bawah. Okey, lebihan halaju tadi. Okey, so semakin lama semakin laju buah kelapa jatuh. Kemudian okey, so nak lukis macam mana? Kita boleh lukis macam ni. Kalau tak pandai nak lukis buah kelapa kan, kita lukis je macam ni, tak ada masalah. So kita ada W ke bawah, dalam masa yang sama kita ada arc ke atas. Okey, yang kedua disuruh kita hitung daya paduan F yang bertindak ke atas buah kelapa. Yang ke B tu, yang B tu disuruh kita hitungkan daya paduan. So bagaimana untuk kita hitungkan? Kita ikut langkah-langkah yang diberikan. So ini proses pembelajaran. Yang pertama sekali kita kenal pasti masalah lah. Okey, yang kedua kita mengenal pasti maklumat yang diberikan. Okey, yang ketiga kita nak kenal pasti rumus yang mana yang kita nak guna.
And then langkah keempat kita selesaikanlah masalah tu. Okey, yang pertama sekali kita kena kenal pasti masalah. Masalah dia apa? Masalah dia daya paduan yang bertindak ke atas buah kelapa. Kita nak tentukan. Yang kedua, jisim buah kelapa. Jisim buah kelapa itu mengenal pasti maklumat yang diberi, information given dalam soalan tu. So kita tahu dia beri jisim buah kelapa 2 kg dan pecutan buah kelapa ialah 9.0 meter per saat. Jadi kita keluarkan. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita kena tentukan. Kita kena kenal pasti formula ataupun persamaan apa yang kita nak gunakan. Dalam kes ni kita guna persamaan F sama dengan MA. Dan langkah keempat, kita selesaikan. Macam mana? Kita gantikan. Kita masukkan nilai-nilai yang berkenaan. Jadi jisim kita ada, A kita ada, kita gantikan. So kita akan dapat 18.0 Newton. Okey, itu yang ke B. Yang C pula, dia nak suruh kita tentukan arah daya paduan tersebut. Okey, so bagaimana kita nak tentukan arah daya, arah daya dia? Maka kita kena tengok dia memecut ke arah mana. So dia memecut ke arah ke bawah. Maksudnya halaju dia bertambah ke bawah. Jadi kita katakan arah daya paduan adalah ke bawah. Itu saja statement. Kemudian yang keempat tu dia suruh kita nyatakan ataupun kira berapakah magnitude rintangan udara yang bertindak ke atas buah kelapa di mana pecutan graviti diberi 9.81 meter per saat. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, macam ni Yang pertama sekali kita dah ada maklumat-maklumat yang diberikan. Okey, ada tambahan iaitu pecutan graviti diberikan 9.81. Jadi yang pertama kita kena tentukan dia punya berat dulu. Okey, berat. Tadi kita dapat jisim 2.0 kg. Berat kita darab sajalah. Jisim darab dengan graviti. So kita dapatlah 19.62 Newton untuk berat buah kelapa tu. Jadi daripada berat buah kelapa tu kita tentukan dia punya daya paduan. Okey, so ini adalah daya paduan dia. Daya paduan dia kita tengok ada W ke bawah tadi. Okey, W ke bawah, kemudian kita tambah dengan nilai R ke atas. Okey, ada nilai R ke atas. Oleh kerana W ke bawah ni kita tulis sebagai positif, maka yang berlawanan dengan W tu kita tulis sebagai negatif lah. So kita ada negatif R. So kita dapat persamaan ini. Okey, F kita ada, W ataupun berat kita ada, and then kita bolehlah tulis, kita boleh tentukan nilai R dia. So kita dapat nilai R geseran udara iaitu 1.62 Newton. Okey, daripada pengiraan kita ini. Okey, contoh kedua pula, seorang penumpang berjisim 60 kg berada di dalam sebuah lift. Okey, ada sebuah lift kat sini, ada orang berdiri dan diberi jisim. Orang itu ialah 60 kg. Dia suruh kita lakarkan gambar rajah jasad bebas. Okey, menggunakan simbol W untuk berat penumpang dan simbol R untuk tindak balas normal daripada lantai lift. Jadi kita jangan guna simbol lain. Dia sudah bagi tahu kita guna simbol-simbol ini. Jadi kita kena gunalah. Okey, lepas tu dia suruh kita hitungkan magnitude tindak balas normal R apabila lift dalam keadaan pegun, kemudian bergerak ke atas dengan pecutan 1.2 meter per saat dan bergerak dengan halaju seragam 8.0 meter per saat. Jadi ada 3 keadaan dia beri ni, dan disuruh kita tentukan tindak balas R. Ini tindak balas R pada orang itu. Okey, yang pertama sekali kita tengok rajah 1.9 ni, kita lukiskan dia punya kita lukiskan gambar rajah jasad bebas dia. Okey, so yang pertama sekali dia ada weight. Dia ada weight ke bawah, kemudian dia ada tindak balas ke atas. Okey, macam mana sebenarnya kita nak lukis gambar rajah tu? Okey, asas dia macam ni. Kalau satu objek, kita nak lukis weight dia, biasa kita ambil daripada tengah-tengah. Okey, kita ambil tengah-tengah, dia turun ke bawah. Okey, berat always ke bawah. Okey, sentiasa ke bawah. Dalam masa sama dia ada daya tindak balas R ke atas. Daya tindak balas tu dihasilkan oleh di mana dia berada. Kalau objek tu berada di atas meja yang akan beri daya tindak balas. Bagi orang ni, daya tindak balas itu diberikan oleh lantai lift ni. Okey, lantai di mana dia berpijak itu, so dia akan menolak ke atas. Okey, so macam mana untuk kita tentukan magnitude tindak balas normal tadi? Okey, yang pertama sekali dalam keadaan pegun kita tahu dia punya daya paduan dia adalah zero. Okey, adalah zero daya paduan dia. Jadi dalam kes ni kita dapati bahawa nilai W adalah sama dengan nilai R.
Okey, nilai W adalah sama dengan nilai R. Jadi daripada persamaan ini kita tahu W ialah jisim, darat dengan graviti. So kita gantikan dalam W ni, mg ni. So kita dapat R sama dengan m darat dengan graviti. So kita dapatlah nilai R 588.6 Newton. Okey, selesai. Dalam keadaan pegun tak ada masalah, senang saja kita gunakan hubungan ini. Yang kedua, bergerak ke atas dengan pecutan 1.2 meter per saat. Okey, maksudnya dia bergerak dengan halaju yang bertambah. Okey, pecutan bergerak ke atas. Maknanya lift ni semakin lama semakin laju naik ke atas. Jadi apa yang berlaku? Kita guna pendekatan F sama dengan MA sebab kita nak guna ada pecutan ni. Okey, so daya paduan yang kita ada ialah R tolak W. Kenapa R tolak W? Sebab dalam keadaan ke atas, bergerak ke atas. Jadi R sudah jadi positif. R sudah jadi positif dan yang bertentangan dengan R jadi negatif. Jadi tolak dengan W. Itu adalah daya paduan. So ini adalah daya paduan. Dan kita tengok dia sama dengan jisim, darat dengan pecutan lah, MA. And then kita gantilah persamaan itu. Kita gantikan W tadi kita dah dapat dah. W kan? W is M darat G. So kita kita masukkan nilai W. Kita masukkan dengan nilai jisim dia, masukkan nilai pecutan. So kita dapat nilai R ialah 660.6 Newton. Okey, so kita nampak ada perbezaan di sini. Dalam keadaan lift pegun, dalam keadaan lift naik ke atas, kita dapati bahawa nilai R itu lebih besar. Okey, manakala kalau yang kes yang ketiga, lift ini sedang bergerak dengan halaju yang seragam, iaitu 8 meter per saat. Dia seragam je, sama ada dia naik ke atas ataupun ke bawah dia takkan seragam lah. Okey, ke bawah dia akan bertambah halaju. Dia ditarik ke atas dengan halaju yang seragam. So bagaimana? Okey, so tadi kan kita dah tengok jika halaju yang seragam, daya paduan dia adalah sifar. Daya paduan dia. Okey, dalam keadaan halaju yang seragam. Jadi kita boleh guna pendekatan yang sama seperti tadi, R sama dengan W. Jadi kita masukkan nilai R dan W kita dah dapat kira tadi 588.6 Newton. Jadi kalau kita dapat perhatikan di sini, sama ada objek ataupun lift itu berada dalam keadaan pegun ataupun dia dalam keadaan gerakan halaju yang seragam, dia akan memberi daya tindak balas yang sama. Okey, so ini telah membuktikannya lah. Okey, so saya kata sampai kat situ, kita akan sambung lagi untuk subtopik yang seterusnya selepas ini. Okey, bye-bye.